Hai semua, dalam video kali ini aku akan kongsikan pendapat aku tentang event Apple WWDC 2020. Kebiasaannya event ini akan dibuat secara live di Apple Park, office Apple di US, tetapi memandangkan isu semasa COVID-19, so mereka membuat event ini secara live, secara online. Event WWDC 2020 ini lebih fokus kepada developer software untuk ekosistem Apple. Kalau ikut tahun-tahun yang lepas, ada satu atau dua produk hardware yang telah dilancarkan. Untuk tahun ini, tidak ada hardware yang telah dilancarkan. So, apa yang best untuk event WWDC 2020 tahun ini? Jom saksikan video ini. Hai, Assalamualaikum semua. Nama aku Syahidi. Jika korang baru saja jumpa channel TV Kacak ini, bantu aku dengan like, subscribe dan share. Channel aku akan fokuskan kepada running, cycling, teknologi, hobi, travel dan lain-lain. Event WWDC 2020 telah dimulakan dengan CEO Apple Tim Cook menceritakan dua isu semasa. Yang pertama, isu racism, di mana seorang warga kulit hitam, George Floyd, telah dibunuh oleh seorang polis warga kulit putih. Say no to racism. Okay guys? Yang kedua adalah isu COVID-19, di mana Tim Cook telah mengekspreskan rasa terima kasih dan penghargaan dia kepada semua frontliners, terutamanya di US dan juga di seluruh dunia. Yang kedua adalah iOS 14. So, ada beberapa update untuk iOS 14 yang terbaru ini. Sesetengah update itu adalah mirip kepada software yang telah ada di pasaran, terutama Android dan juga Windows Phone. Okay? So, yang pertama adalah App Library. App library ni macam app drawer. So sebab korang banyak sangat apps dalam phone dan korang nak scroll banyak pages kan. So dia, Apple introducekan app library ini supaya korang boleh sort korang punya app mengikut kategori. So dia akan sortkan secara automatik mengikut kategori. Korang juga boleh search dekat atas dan dia akan susun ikut alphabetical order, dan korang boleh search app apa yang korang nak. Sebab kadang-kadang kita ada app tapi kita tak selalu guna, tapi kita tak nak buang. So bagus jugalah untuk app library ni supaya korang boleh reducekan korang punya scroll ke kanan pages dalam korang punya iPhone. Yang kedua adalah widgets. So widgets ni dah lama dah diintroduce dekat iOS, tapi macam aku jarang guna lah sebab dia kat belah kiri. Dia bukan betul-betul dekat home screen. Okay, dia dekat belah kiri. Korang kena swipe ke kiri baru korang nampak korang punya widgets. So untuk iOS 14 ini, Apple telah membuat sedikit perubahan di mana widgets itu boleh diletakkan di home screen. So korang boleh organize lah, nak letak atas ke, tengah-tengah ke, bawah ke kan. Cuma dia tak boleh organize sesuka hati, tak macam Android. Sebab rasanya dia masih ikut tile grid tu. Maksudnya korang tak boleh letak tengah-tengah, in between. Korang boleh letak mengikut susunan tile grid yang Apple telah buat. Apple juga telah introducekan Smart Stack. So widgets dalam widgets, okay? Macam Inception pula, mimpi dalam mimpi. So widgets dalam widgets, di mana korang boleh letak beberapa widgets dan korang boleh scroll manually, ataupun iOS sendiri akan scrollkan automatically depend dengan usage korang. Mungkin pagi tunjuk kalender, petang tunjuk apa yang korang work up dan sebagainya. Update seterusnya adalah Picture in Picture. So Picture in Picture ni dah lama sebenarnya ada dekat software lain seperti Android. Tapi tak tahulah kenapa Apple baru nak introducekan sekarang Picture in Picture. Apalah, better late than never kan. Picture in Picture ni di mana bila korang tengok video, korang boleh minimizekan video tu and then korang boleh buat lain lah di background. Itu saja. Update seterusnya adalah Siri. Siri ni biasanya bila kau panggil dia akan keluar full page. Tapi untuk iOS 14, dia minimizekan Siri tu. So Siri tu akan ada satu simbol saja dekat bawah korang punya screen tu. Information yang korang nak, dia akan displaykan secara compact juga, mungkin dekat atas. So bukan full screen korang punya phone. Cumanya bila korang launch Siri tu, korang perlu keluar juga daripada Siri baru korang boleh touch yang background. Contohnya korang dekat background tu nak sentuh apa-apa kan, korang akan keluar juga daripada Siri. So dia bukan konsep macam Picture in Picture tu. So seterusnya app baru iaitu Translate. Aku memang selalu guna app Translate ni, especially Google Translate, sebab aku selalu ada business travel. Memang convenient lah kalau guna Google Translate tu. Tapi sekarang Apple pula dah introducekan its own
Google Translate, cuma sekarang ni ada beberapa languages saja. So mungkin akan datang Apple akan update lebih banyak languages yang dia support. Kemudian kita ada update untuk messages. Dekat Malaysia biasanya kita jarang guna messages. Kita banyak lebih menggunakan WhatsApp ataupun Telegram. So ada beberapa features yang dalam WhatsApp tu telah dibawa ke messages. Contoh macam group, pin messages, pin conversation. Kemudian adalah beberapa update tentang emoji dan juga mention. Maksudnya bila kau reply tu, kalau letak nama tu dan dia akan mention dan orang itu akan melihat korang punya message mention itu. Sama seperti WhatsApp. Ada 3 update untuk Apple Maps. Macam aku jarang juga guna Apple Maps sebab rasanya Apple Maps ni bagus, sangat-sangat bagus di US. So antara features yang dia dah tambah adalah satu, cycling. So untuk korang yang cycling, Apple Maps introducekan cycling feature di mana korang boleh tengok route dia dan berapa lama masa yang diperlukan untuk sampai ke tempat itu. Yang kedua features untuk Apple Maps adalah EV. So EV ni maksudnya korang boleh tahu location dekat mana next charging station. So tak adalah korang rasa berdebar-debar bila bawa kereta kan. Alamak, dan habis ni yang elektrik kan. So korang boleh tengok kat maps tu dan dia beritahu berapa lama, berapa jauh dan juga berapa lama nak sampai ke next EV station. Untuk CarPlay juga ada update. So korang boleh change dia punya wallpaper dan ada juga beberapa icons yang untuk EV dimasukkan ke dalam Apple CarPlay. Satu lagi ciri yang best untuk Apple CarPlay adalah Apple Car Digital Key. So korang dah tak perlu lagi bawa kunci yang besar tu dalam poket korang ataupun tak dalam handbag kan. Korang hanya perlu menggunakan phone, tap dekat pintu kereta and then korang boleh masuk. So untuk awal-awal ni fungsi Digital Car Key tu hanya ada dekat BMW 5 Series. So harap-harap Proton ke Pro 2 ke our local car company akan adapt untuk new system ni supaya mudah. Kita boleh masuk dalam kereta, kunci kereta, lock unlock dan juga paskan kunci itu kepada orang lain. Untuk iOS 14, Apple telah senaraikan 16 device atau phone yang akan disupport daripada iPhone SE, iPhone 6s hingga ke iPhone 11 yang latest. So itu adalah antara benda yang bagus tentang Apple di mana software diorang akan support phone yang telah 5 tahun dikeluarkan. Tetapi dari segi performance mungkin phone-phone yang lama ini tidak dapat support all the main features yang ada di iOS 14 dan juga kita tahu bahawa bateri phone-phone lama ni tidak berapa tahan lama compare dengan bateri phone yang baru. Update yang ketiga adalah iPad OS. So iPad ni sekarang dah ada dia punya operating system sendiri, tapi basically in general dia punya architecture semua daripada iOS. So apa yang ada dekat iOS 14 tadi akan dibawa ke iPad OS. Antara ciri-ciri tambahan kepada iPad OS adalah macam universal search, Siri daripada besar full screen kepada Siri yang compact. Kemudian bila ada orang call, dulu satu full screen kau akan dapat notification daripada orang call, tapi sekarang dah ada compact dekat atas saja. Kemudian ciri seterusnya adalah scribble. Maksudnya bila korang tulis tu, korang punya handwriting tu akan ditranslate kepada teks. Update yang seterusnya adalah AirPods Pro software. So bila korang pakai AirPods Pro ni, dia ada satu lagi features yang baru iaitu 3D Spatial Sound. So macam korang tengok wayang lah. Tengok wayang bila kita duduk tengah-tengah, kita akan dengar sound daripada depan, belakang, kiri dan kanan kan. So Apple telah develop software update ni. So korang bila dengar AirPods Pro tu, korang gerak mana-mana pun korang masih dengar dia punya 3D sound terbaik. Update seterusnya adalah watchOS 7. So sekarang ni korang boleh buat banyak complication dekat watch korang. So ada macam-macam complication and then complication tu, watch face tu korang boleh send ataupun kita boleh import daripada orang lain. So dia bukan macam konsep third party watch face yang kita boleh guna sekarang ni, tak ada. Dia memang still watch face yang Apple buat, cuma contohnya watch face aku macam ni. So korang nak kan, korang tak perlu buat sendiri, aku boleh send ke korang. Okay? So sama juga, orang lain ada watch face sendiri dan aku boleh ambil watch. Dia boleh hantar watch face kepada aku dan aku boleh download dan gunakan watch face diorang. Update seterusnya adalah workout app. Dalam workout app dia ada tambah beberapa lah, dance, core strength dan lain-lain. Kemudian Apple telah introducekan sleep wind down. So tak pasti macam mana nak guna sebab sebelum ni ada third party apps yang menggunakan sleep tracking tu. Cuma masalah Apple Watch ni adalah jam dia tak tahan lama. Biasa paling maksimum pun 2 hari. Kadang kalau korang guna full day, 1 hari pun notification semua dah habis. Bateri dah malam dah kena cas. So macam mana korang nak gunakan sleep tracking tu dengan bateri yang sikit, korang tidur. So nanti tengah-tengah tidur malam tu jam pun habis bateri. So macam mana? Tapi Apple cakap korang boleh gunakan sleep tracking tu and then besok pagi dia suruh kita cas.
So harap-harap untuk Apple Watch Series 6 dan seterusnya dia akan improvekan kepada dia punya battery capacity. Update seterusnya adalah dia boleh track korang bila basuh tangan. Sebab sekarang kan isu semasa COVID-19 kan. So kita kena pakai mask and then kita kena selalu basuh tangan. So dekat Apple Watch ni dia boleh set and then detect korang basuh tangan dan korang kena basuh tangan selama 20 saat. So bila dah habis dia akan beritahu lah korang dah basuh tangan 20 saat. Pun boleh. Apple memang pentingkan privacy. So seterusnya update di dalam software diorang adalah diorang akan kekalkan dan enhancekan lagi security. Seperti location based. So dulu korang boleh pinpointkan korang punya location, tapi sekarang korang boleh juga share korang punya proximity, maksudnya kawasan korang, bukan exactly kat mana korang. Dan kemudian bila ada beberapa apps ataupun software lain yang hendak menggunakan korang punya location atau privacy, dia akan tunjukkan notification, which is good lah. So update seterusnya adalah untuk software macOS. So macOS ni adalah untuk Mac, MacBook, iMac, Mac Pro dan lain-lain. Apa yang aku boleh nampak adalah language ataupun design UI language daripada iPad tu telah dimasukkan dan integrate dalam macOS. Ada beberapa features daripada iOS dan iPadOS yang dimasukkan ke dalam macOS. Contohnya macam notification center, control center. And then sama juga bila ada orang call, dia akan tunjukkan notification yang compact dekat atas. Dan last sekali update untuk WWDC 2020 ini adalah Apple telah announce bahawa diorang akan menggunakan chip ARM diorang sendiri, Apple Silicon, di dalam diorang punya komputer Mac Pro, MacBook, iMac dan seterusnya. So sebelum ni diorang guna Intel. So apa yang bagusnya tentang Apple punya strategi ni? Yang pertama, Apple boleh control dia punya production. So bila dia nak buat laptop kan, dia tak perlulah tunggu Intel hantar dia punya chip, pergi kilang diorang and then nak sambung-sambung semua kan. Yang kedua adalah integration antara software dan hardware. So Apple memang bagus dia punya produk sebab dia boleh bercakap ni, dua-dua ni, hardware dengan software bercakap dengan baik. So macam tengok iPhone sendirilah. iPhone hardware Apple buat, software pun Apple yang buat. So bila dah ada integration ni, dia akan jadi lagi smooth dan performance-nya lagi better. Yang ketiga adalah Apple nak kita lock into dia punya ekosistem. So chip dia orang dah buat, hardware dah buat, software dah buat. So kita guna iPhone, kita guna Apple Watch, kita guna iMac, lepas ni ada juga Apple TV. So dia nak kita lock dalam ekosistem tu supaya ia memudahkan kita. Maksudnya transition daripada iPhone ke iPad mudah, iPad ke Mac OS pun mudah, notification daripada iPad atau Mac akan dapat ke Apple Watch dan sebagainya. Okey, itu saja perkongsian dan pendapat aku tentang event Apple WWDC 2020. So, apa pendapat korang? Memang ada beberapa features yang Apple tunjukkan meniru Android ataupun Windows. Satu benda yang kita perasan Apple di zaman tingkuk ini adalah dia bukan nak create something baru, dia bukan nak create inovasi baru yang satu yang revolutionize, bukan. Dia fokus kepada sesuatu benda yang better, yang dia improve baru dia keluarkan. Maksudnya benda tu dah existing dekat software lain tapi dia improvekan lagi dalam iOS. Adakah Apple tiru Android ataupun Android tiru Apple? Sila komen di bawah. Bagi aku, features-features yang baik, bagus Apple introducekan walaupun dah lambat compare dengan OS lain. Jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little things. See ya.